Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pelajar dari kumpulan 4 dari kelas HF225 Falsafah dan Isu Semasa di bawah seliaan Dr. Solihah Sanusi. Kami akan membentangkan hasil kerja khusus kami mengenai cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia dalam pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Kerja khusus ini dibuat berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan. Kumpulan 4 terdiri daripada Lim Shini, Muhammad Badrul Aman bin Zakaria yang merupakan ketua kumpulan, seterusnya Nur Aliana Sofia binti Syuhaimi, Nur Aliza Natasha binti Mazuki, Nurul Nurdiana binti Muhammad Jalani, C. Pijo, T. Jansen, Teo Kaizin dan Tushantan Senka. Penyakit coronavirus adalah penyakit berjangkit yang sedang berlaku secara global yang berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. COVID-19 bermula pada pertengahan Disember 2019 di Wuhan, China. Penularan wabak ini telah melanda di kebanyakan negara-negara di dunia sehingga Pertumbuhan Kesihatan Dunia WHO telah mengisytiharkan wabak ini sebagai pandemik. Wabak ini telah memberi kesan yang ketara kepada semua sektor negara termasuk sektor pendidikan seperti penutupan sementara institusi pendidikan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kesan daripada pandemik ini telah menyebabkan kerajaan melaksanakan pembelajaran secara atas talian. Pelajar di seluruh negara mengalami gangguan pembelajaran seperti kekurangan akses internet dan kesukaran memahami sesuatu topik. Lantaran itu, COVID-19 telah memberi cabaran kepada pendidikan negara terutamanya kepada pelajar. Seterusnya ialah objektif kajian. Antara objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar USM semasa pembelajaran secara atas talian. Bagi objektif kajian yang kedua ialah menganalisis data tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar USM dalam pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Kepentingan kajian. Antara kepentingan kajian ini ialah ia dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan kepada para pelajar pada masa kini dan masa hadapan kerana ia mengandungi maklumat tentang cabaran pembelajaran secara atas talian. Selain itu, kajian ini penting bagi membantu pihak sekolah, pihak kerajaan dan pihak swasta untuk menambah baik sistem pembelajaran secara atas talian supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih lancar. Di samping itu, kajian ini juga penting bagi memberi manfaat kepada semua pihak supaya sistem pendidikan Malaysia dapat berkembang dan kekal maju. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran-cabaran pembelajaran secara atas talian. Antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar USM semasa pembelajaran atas talian ialah ketidakmampuan untuk membeli kemudahan gadget seperti komputer riba dan telefon pintar, masalah capaian internet terutamanya di kawasan pendalaman, suasana pembelajaran yang tidak kondusif dan ketidakcekapan pengurusan masa. Seterusnya adalah metodologi kajian. Bahagian ini membincangkan cara mendapatkan responden atas sampel kajian, cara mendapatkan maklumat atau data daripada responden dan cara memproses dan mempersembahkan data. Sampel kajian. Kajian ini menggunakan dua kaedah utama iaitu kaedah soal selidik dan kaedah perpustakaan. Kaedah soal selidik ialah kaedah mengumpul data, maklumat dan menggunakan borang soal selidik melalui Google Form kepada sampel yang dipilih daripada populasi yang telah dikaji. Kaedah kepustakaan pula untuk melihat surutan atau kajian lalu yang pernah dilakukan
Kajian ini bertujuan melihat cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia dalam pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Pemilihan sampel untuk kajian ini dilakukan secara rawat mula yang melibatkan 45 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar-pelajar tahun 1 hingga tahun 4 daripada 23 pusat pengajian di Universiti Sains Malaysia. Bilangan sampel bersesuaian dengan kajian kuantitatif yang memerlukan bilangan sampel yang besar untuk mewakili populasi kajian. Ini akan membantu pengaji mengukurkan hasil dapatan. Instrumen kajian. Kajian ini menggunakan instrumen borang temu buah dan kajian kepustakaan. Yang pertama, suara didik. Instrumen suara didik yang dibina menggunakan prinsip KISS iaitu Keep Short and Simple. Iaitu mengemukakan soalan yang ringkas dan mudah difahami. Borang suara didik Google Form ini mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama meliputi demografi responden dan bahagian kedua berkaitan objektif iaitu cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia dalam pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19 dan dijawab dengan menggunakan soalan dalam borang suara didik yang mengandungi skala Likert 5 poin. Suara didik digunakan oleh pengaji untuk menjawab objektif yang kedua dengan lebih cepat, tepat. Yang seterusnya adalah kepustakaan. Kaedah kepustakaan juga dikenali sebagai data sekunder diperoleh dari Perpustakaan Hamzat Sendu di Universiti Sains Malaysia. Data-data penting termasuklah buku kamus, dewan bahasa dan pustaka, majalah, kuartal akhbar, jurnal dan bahan ilmiah dan lain. Walaupun sekarang merupakan masa COVID-19, namun pengaji-pengaji masih dapat melayari website Perpustakaan Hamzat Sendu untuk mendapatkan maklumat. Di samping itu, peta dan gambar raja pula diperoleh daripada internet. Antara kepentingan kaedah kepustakaan adalah masalah untuk mencari maksud bagi menerangkan pengenalan secara lebih mantap dan jitu. Selain itu, data-data untuk menyokong kajian juga boleh diperolehi dan sumber ini lebih sahih kerana disediakan oleh sektor awam. Yang seterusnya adalah cara pengumpulan data. Data daripada maklumat kajian ini dikumpul menggunakan pelbagai cara seperti dokumentasi kepustakaan dan borang suara didik, iaitu Google Form. Yang pertama, dokumentasi. Kajian ini digunakan dengan kajian terhadap bahan-bahan bertulis yang sudah diterbitkan. Contohnya, buku, jurnal, tesis akhbar dan sumber daripada internet. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan cabaran yang bersesuaian yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia dalam pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19 ini. Ini amat penting kerana ia berkesan dalam membantu pengaji-pengaji untuk menjalankan kajian ini dengan lancar. Yang seterusnya adalah kepustakaan. Pengaji-pengaji menggunakan kaedah kepustakaan untuk mendapatkan maklumat dan data pengaji dan mendapatkan rujukan daripada Perpustakaan Hamzat Sendu dan perpustakaan-perpustakaan dari daerah pengaji-pengaji masing-masing. Yang ketiga adalah borang suara didik. Kaedah suara didik adalah kaedah utama dalam pengumpulan data kerana ianya berhubung terus dengan kumpulan sasaran. Oleh sebab sekarang masih dalam era pandemik COVID-19, borang suara didik tersebut dibuat melalui Google Form. Kaedah ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang suara didik diperlukan untuk memulakan lagi kajian yang hendak dijalankan. Soalan dibentuk sebagai borang suara didik yang sesuai dengan tajuk yang dikaji dan dapat memenuhi objektif kajian. Yang terakhir, cara menganalisis, memproses dan mempersembahkan data. Data dianalisis menggunakan peratus, min dan kekerapan. Jadual, gambar raja, graf dan catat akan digunakan untuk memudahkan proses memaparkan data yang diperoleh. Setelah data dianalisis, huraian tentang data tersebut akan dipaparkan untuk membincangkan data tersebut. Ia akan memudahkan pembaca memahami dapatan daripada data tersebut. Itu sahaja untuk metodologi kajian. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aliza Natasha binti Marzuki dan nombor matrik 156530 akan membentangkan demografi kajian. Demografi kajian yang pertama ialah jantina.
Berdasarkan catat menunjukkan bilangan responden perempuan lebih tinggi berbanding responden lelaki, iaitu responden perempuan mencatatkan seramai 36 orang responden atau 80%, manakala responden lelaki mencatatkan seramai 9 orang responden atau 2%. Demografi yang kedua ialah umur. Berdasarkan carta responden yang berumur 18 hingga 20 tahun mencatatkan peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 96% bersamaan 43 orang, manakala responden yang berumur 26 dan ke atas mencatatkan 0% bersamaan 0 responden. Bagi responden yang berumur 21 hingga 25 tahun mencatatkan seramai 2 orang responden atau 4%. Demografi yang ketiga ialah kaum. Berdasarkan carta kaum Melayu mencatatkan peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 49% atau 22 orang responden, manakala kaum Punjabi mencatatkan peratusan yang paling rendah, iaitu sebanyak 2% bersamaan seorang responden. Seterusnya, demografi yang keempat ialah pusat pengajian. Berdasarkan carta pusat pengajian pengusaha mencatatkan jumlah responden yang paling tinggi, iaitu sebanyak 62% bersamaan 28 orang responden, manakala pusat pengajian sains farmasi mencatatkan jumlah responden yang paling rendah, iaitu seramai 2 orang responden atau 5%. Demografi yang kelima ialah tahun pengajian. Berdasarkan carta tahun 1 mencatatkan jumlah responden yang paling tinggi, iaitu sebanyak 98% atau 44 orang responden, manakala tahun 2 dan tahun 3 mencatatkan responden yang paling rendah, iaitu 0 responden atau 0%. Demografi yang seterusnya ialah sumber internet. Berdasarkan carta sumber internet yang paling tinggi digunakan oleh responden ialah data mudah alim, iaitu sebanyak 69% atas 31 orang responden, manakala Wi-Fi mencatatkan jumlah sebanyak 31% atau 14 orang responden. Demografi yang seterusnya ialah lokasi tempat tinggal. Carta menunjukkan dua bandar mencatatkan jumlah responden yang paling tinggi, iaitu seramai 23 orang responden atau 52%, manakala desa siswa mencatatkan jumlah responden yang paling rendah, iaitu seramai seorang responden atau 2%. Demografi yang terakhir adalah jumlah bilangan ahli keluarga. Berdasarkan carta jumlah bilangan ahli keluarga 1 hingga 5 orang mencatatkan peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 52% atau 23 orang, manakala bilangan ahli keluarga 10 orang dan ke atas mencatatkan sebanyak 2% atau seorang responden. Sekian, terima kasih. Soalan yang pertama dalam tinjauan yang telah dilaksanakan tersebut menggambarkan kestabilan capaian internet di tempat kediaman pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia untuk melaksanakan sesi pembelajaran secara atas talian. Dapat dilihat majoriti responden iaitu 40% atau seramai 18 orang daripada 45 orang yang mengambil bahagian dalam tinjauan tersebut memilih skala 4 yang bersamaan dengan kenyataan setuju. Berdasarkan bahagian demografi soalan tinjauan, 46.7% atau 21 orang menetap di kawasan bandar. Umum kita ketahui, penduduk kawasan bandar di negara ini menikmati kemudahan rangkaian telekomunikasi termasuk capaian internet yang stabil. Namun sejumlah 27 responden daripada keseluruhan responden memilih pernyataan kurang setuju, sangat setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Masing-masing berkemungkinan 23 responden bersamaan dengan 51.1% daripada tinjauan ini yang menetap di kawasan luar bandar mengalami masalah capaian internet yang sangat lemah. Min maklum balas soalan ini iaitu 3.49. Berdasarkan rajah yang tertera di atas, terdapat 45 orang responden telah menjawab soalan 2, iaitu saya mempunyai komputer riba atau telefon bimbit sendiri untuk menghadiri kelas secara atas talian. Seramai 4 orang responden atau 9% daripada 45 orang responden memilih kurang setuju. Namun begitu, 35 orang responden atau 78% memilih sangat setuju
dan 6 orang responden atau 13% memilih setuju. Hal ini jelas menunjukkan bahawa rata-rata pelajar mempunyai komputer riba atau telefon bimbit untuk menjalankan sesi pembelajaran secara atas talian kerana 91% maklum balas yang telah diberikan membuktikan para pelajar tidak mempunyai masalah tentang perkara ini. Seterusnya, bagi soalan ketiga, saya mempunyai persekitaran kondusif semasa sesi pembelajaran secara atas talian. Majoriti responden memilih kategori setuju iaitu sebanyak 44.4% atau seramai 20 orang daripada 45 orang yang mengambil bahagian dalam tinjauan tersebut. Tambahan pula, seorang responden memilih kategori sangat tidak setuju bersamaan 2.2%. Hal ini demikian kerana persekitaran kondusif akan mempengaruhi emosi pelajar ketika sesi pembelajaran sedang dijalankan. Keadaan persekitaran pembelajaran tidak kondusif akan menyebabkan pelajar tidak memberi tumpuan semasa sesi pembelajaran dijalankan. Min maklum balas maklumat ini ialah 3.62. Selanjutnya, bagi soalan keempat, saya mahir dalam menggunakan alat-alat pembelajaran atas talian seperti Google Document, PowerPoint, Zoom, Webex, Google Meet dan sebagainya. Majoriti responden memilih kategori setuju iaitu sebanyak 51.1% atau seramai 23 orang daripada 45 orang yang mengambil bahagian dalam tinjauan tersebut. Tambahan pula, seorang responden memilih kategori tidak setuju bersamaan 2.2%. Hal ini demikian kerana alat-alat pembelajaran ini akan digunakan oleh pensyarah untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Pelajar yang mahir dan bijak menggunakan alat-alat ini akan memudahkan urusan mereka dalam pembelajaran dan juga mencipta kreativiti mereka tersendiri. Selanjutnya, sejumlah 17 orang atau 37.8% daripada 45 responden tinjauan ini kurang menyetujui dengan soalan tinjauan yang kelima, iaitu saya dapat menumpukan sepenuh perhatian semasa menghadiri kelas secara atas talian, diikuti dengan seramai 14 orang atau 31.1% daripada keseluruhan responden menyatakan bahawa mereka tidak menyetujui dengannya. Hal ini berlaku berkemungkinan sebab terdapat lebih banyak gangguan daripada biasa, terutamanya pelajar-pelajar yang mempunyai adik-beradik yang ramai dan masih kecil di rumah. Persekitaran yang bising di rumah akan menyukarkan pelajar-pelajar untuk menumpukan sepenuh perhatian semasa melaksanakan sesi pembelajaran secara atas talian. Perkara ini dapat dibuktikan dengan jelas apabila 21 orang atau 46.7% daripada jumlah responden menjawab di bahagian demografi soalan tinjauan ini bahawa mereka mempunyai 6 hingga 10 orang jumlah bilangan ahli keluarga. Merujuk kepada soalan dapatan kajian yang keenam pula, iaitu saya berasa tertekan semasa pembelajaran dilaksanakan secara atas talian, menunjukkan bahawa seramai 18 orang ataupun 40% daripada 45 orang responden memilih setuju yang menunjukkan pilihan tertinggi, manakala pilihan paling rendah dicatatkan oleh 7 orang responden atau 16% daripada 45 orang responden yang memilih tidak setuju. Berdasarkan min yang diterima bagi soalan ini iaitu 3.64%, menggambarkan bahawa para pelajar mengalami masalah stres atau tertekan semasa pembelajaran dilaksanakan secara atas talian. Selain itu, bagi soalan ketujuh pula, iaitu saya berasa kerja yang diberikan semasa pembelajaran atas talian adalah lebih banyak berbanding dengan pembelajaran secara bersemuka, menunjukkan cacatan tertinggi bagi pilihan sangat setuju. Hal ini dikatakan demikian kerana seramai 17 orang responden bersamaan 38% daripada 45 orang responden memilih pilihan ini, manakala pilihan terendah ditunjukkan oleh sangat tidak setuju, iaitu seorang responden atau 2% daripada 45 orang responden memilih pilihan tersebut. Berdasarkan min 3.83%, menggambarkan bahawa pelajar-pelajar USM menerima banyak tugasan semasa pembelajaran atas talian dilaksanakan
berbanding pembelajaran secara bersemuka. Bagi seorang saya berasa jadual waktu adalah disusun dengan lebih padat bagi pembelajaran secara atas talian. Pilihan tertinggi dicatatkan oleh pilihan kurang setuju iaitu sebanyak 15 orang responden bersamaan dengan 33.30%. Manakala pilihan yang terendah dicatatkan oleh pilihan sangat tidak setuju dengan hanya 2 orang responden bersamaan dengan 4.40%. Min keseluruhan bagi soalan ini adalah 3.20. Hal ini berlaku kerana jadual pembelajaran secara atas talian adalah hampir sama dengan jadual pembelajaran secara bersemuka. Begitu juga, pelajar telah berjaya mengadaptasikan diri mereka dengan jadual waktu pembelajaran secara atas talian selepas mereka memperoleh pengalaman daripada jadual pembelajaran pada tahun sebelumnya. Seorang saya berasa pembelajaran secara atas talian sangat meletihkan berbanding dengan pembelajaran secara bersemuka. Hampir separuh daripada responden menandakan pilihan sangat setuju dengan sebanyak 19 orang responden bersamaan dengan 42.2%. Manakala bagi pilihan yang terendah dicatatkan oleh pilihan sangat tidak setuju dengan hanya 1 orang responden bersamaan dengan 2.2%. Min keseluruhan bagi soalan ini adalah sebanyak 3.87. Hal ini berlaku kerana jumlah jam pembelajaran pelajar di depan skrin berlanjutan semasa pembelajaran atas talian. Ini mungkin mengakibatkan pelajar menghadapi kelelahan visual dan keletihan fizikal seperti otot. Berdasarkan soalan tinjauan yang terakhir, iaitu saya dapat menghadirkan diri dalam setiap kelas yang ditetapkan semasa pembelajaran secara atas talian, sejumlah besar pelajar atau majoriti responden seramai 28 orang yang bersamaan dengan 62.2% sangat menyetujui pernyataan berikut, manakala seramai 17 orang atau 37.8% menyetujui pernyataan tersebut. Min tertinggi 4.62 bagi soalan ini mengindikasikan bahawa pelajar sedar bahawa mereka perlu menghadiri setiap kelas yang ditetapkan semasa pembelajaran atas talian kerana ketidakhadiran mempunyai kesan negatif ke atas prestasi akademik keseluruhan pelajar-pelajar. Saya akan menerangkan rumusan dalam hasil kajian ini. Berkaji telah menganalisis tajuk kajian iaitu cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar USM dalam pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19. Terdapat 10 cabaran yang telah dinyatakan dalam hasil kajian tersebut. Cabaran iaitu saya mempunyai komputer riba atau telefon bimbit sendiri untuk menghadiri kelas secara atas talian, merupakan min yang tertinggi iaitu sebanyak 4.69. Ini bermakna kebanyakan pelajar USM tidak mengalami cabaran tersebut. Manakala terdapat min yang terendah ialah cabaran saya dapat menumpukan sepenuh perhatian semasa menghadiri kelas secara talian iaitu sebanyak 3.09. Ini dapat membuktikan ramai pelajar USM kurang memberikan tumpuan atau perhatian apabila menghadiri kelas secara talian. Oleh itu, semua pihak perlulah berkanting bahu dan bekerjasama dalam memutuskan rantaian COVID-19 supaya para pelajar dapat mengembalikan ke universiti untuk belajar dan rakyat juga dapat melangsungkan kehidupan mereka.